iaitu hubungan manusia dan ICT. Hubungan manusia dan ICT ialah hubungan yang sering menggantung antara manusia dan teknologi. Manusia juga dikenali sebagai pengawal dan pengguna kepada teknologi. Hubungan manusia dan ICT dianggap sebagai perkara yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. ICT membantu dalam perkongsian maklumat kepada orang lain dengan lebih mudah dan pantas. Penggunaan ICT juga membantu dalam pembelajaran dengan grafik-grafik yang meningkatkan minat untuk maklumat membelajar. ICT mengeratkan hubungan antara manusia melalui aplikasi-aplikasi seperti Facebook, Instagram, TikTok, Skype, Twitter, dan sebagainya. Pada era masa kini, TikTok merupakan aplikasi yang paling popular dalam kalangan remaja berbanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Kita boleh mengambil contoh daripada impak yang diberi oleh TikTok pada masa PRU15, ahli-ahli politik menggunakan TikTok untuk menarik undi daripada kalangan remaja yang juga berjaya dilakukan oleh salah satu parti politik. Kebebasan bersuara adalah kebebasan untuk bersuara tanpa batas atau penapisan. Kebebasan menyatakan pendapat kadang-kala digunakan sebagai maksud kepada bukan sahaja kebebasan bersuara secara percakapan verbal, tetapi juga tindakan mencari, menerima dan menyebarkan maklumat atau idea dengan tidak mengira medium yang digunakan. Kebebasan bersuara ini di Malaysia adalah tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Terdapat juga impak buruk dalam kebebasan bersuara. Antaranya ialah ramai pendukung kebebasan bersuara menyalahgunakan kebebasan yang diberi. Perselisihan kaum berlaku apabila ada beberapa individu yang mempunyai perbezaan pendapat. Mereka ini amat mementingkan diri tanpa memikirkan sensitiviti masyarakat yang seterusnya menyebabkan pergaduhan antara kaum. Pergaduhan antara kaum merujuk kepada satu bentuk gangguan sivil yang terdiri daripada pelbagai kaum yang tidak teratur dan mengamuk secara tiba-tiba serta bertindak keganasan, laku musnah atau jenayat lain. Pergaduhan secara kaum ini biasanya sebagai reaksi kepada rasa tidak puas hati atas sesuatu. Kita boleh mengambil contoh pergaduhan sesama kaum yang agak mengerikan berlaku di Malaysia, iaitu insiden 13 Mei yang berlaku pada 13 Mei 1969. Sebab terjadinya peristiwa 13 Mei 69 adalah rakan kemenangan parti-parti yang ditunjungi oleh kaum Cina. Penyokong-penyokong kaum Cina telah mengutuk dan menghina orang-orang Melayu sesama mengadakan perarakan kemenangan pilihan raya di jalan-jalan raya di sekitar Kuala Lumpur. Peristiwa berdarah 13 Mei 1969 ini genap 53 tahun telah mencatatkan satu titik hitam yang pasti tidak dapat dilupakan oleh negara ini dalam sejarah Malaysia. Dalam era yang lebih ke arah teknologi ini, perselisihan kaum menunjukkan peningkatan dengan bantuan ICT. Perbuatan menghina dan mencari kaum dapat diperhatikan di aplikasi-aplikasi seperti Facebook, Instagram dan lain-lain. Contohnya, kes ahli politik hina atlet badminton melalui aplikasi Facebook. Pemilik akaun Facebook itu dipercayai didakwa adalah Borhan C. Rahim, Ketua Bersatu Pasir Putih, Kelantan, yang mana dilihat memberikan kritikan keras melibatkan bangsa atlet badminton 5 Kishona selepas pemain itu tewas di tangan pemain Jepun pada aksi separuh akhir pada Sudirman di Finland. Hal ini juga telah mencemarkan nama negara. Selain itu, komen-komen yang berbaur menghina agama juga dapat berleluasa dalam aplikasi-aplikasi penghinaan ini berlaku kepada semua golongan masyarakat tak kira dengan bangsa atau agama mereka. Ada juga segelintir orang yang membentuk profil palsu di aplikasi tertentu hanya untuk menghina orang atau agama lain. Dengan perbuatan tersebut, masyarakat tidak selesa dengan kaum lain yang mengakibatkan kurang perpaduan antara kaum. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju menjelang tahun 2024. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antara terhadap Malaysia. Menurut Titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Al-Muhram Sultan Iskandar, semangat perpaduan perlu dipupuk dalam setiap rakyat Malaysia. Bangku sekolah lagi seiring dengan mengukuhkan semangat jati diri di samping memberi keutamaan kepada mata pelajaran sejarah menjadikan sistem pendidikan sebagai medium usaha untuk mengekalkan perpaduan kaum. Bertitik-titik dari itu, kita juga dapat melihatkan bahawa pembangunan negara kini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Untuk menjayakan matlamat ini, semua pihak tidak kira pihak kerajaan ataupun pihak swasta perlulah berganding bahu bersama-sama rakyat berbagai awal dengan tebing untuk melunjukkan nama negara Malaysia ke pentas dunia. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Pawitran Sundarajan. Pada hari ini saya ingin membincangkan tentang refleksi berkaitan dengan video yang telah kami buat yang bertajuk Etika dan Peradaban dalam Penggunaan ICT.
Yang dihormat Encik Syarizad bin Said, pensyarah bagi kursus penghayatan etika dan perabatan. Terutama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan saya untuk membantu menyiapkan projek ini. Melalui video ini, saya mempelajari betapa pentingnya ICT kepada masyarakat pada zaman ini dan juga impak-impak yang boleh diberi oleh ICT. Impak baik yang didapati ialah membantu dalam perkongsian maklumat kepada orang lain dengan lebih mudah dan pantas. Selain itu, ICT juga mengeratkan hubungan silaturahim antara manusia melalui pelbagai aplikasi. Selain itu, saya juga mempelajari tentang kepentingan kebebasan suara. Kekurangan kebebasan suara ialah tiada had dalam mengeluarkan kata-kata kesat. Ianya perlu ada batasan sendiri supaya tidak wujud provokasi dan pergaduhan antara kaum. ICT juga sebagai platform digunakan untuk penghinaan antara kaum. Komen-komen berbaul menghina kaum atau agama lain menunjukkan peningkatan pada tahun ke tahun. Contohnya, aplikasi Facebook digunakan untuk menghina atlet badminton negara kita iaitu Kisona Selvadure oleh seorang ahli politik. Sikap ini telah menyebabkan perselisihan kaum. Perkara sebegini perlu dielakkan supaya rakyat negara ini bersatu padu dan sama-sama usaha untuk kemajuan negara. Kita juga mesti berusaha demi masa depan negara. Akhirnya, saya juga mempelajari kepentingan memupuk perpaduan antara kaum yang boleh menyelesaikan segala masalah perselisihan atau pergaduhan antara kaum. Perpaduan juga membentuk semangat nasionalisme demi mempertahankan negara daripada penjajah. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Lavanya Bhaskaran dari Universiti Selangor, ahli kumpulan nombor 6. Hari ini saya ingin berkongsi video refleksi diri saya tentang video dokumentari yang dijalankan oleh ahli kumpulan saya yang bertajuk Etika dan Peradaban dalam Penggunaan ICT. ICT merupakan teknologi maklumat yang membantu dalam perkongsian maklumat kepada orang lain dengan lebih mudah dan pantas. Ia juga mengeratkan hubungan antara manusia melalui aplikasi-aplikasi seperti FB, IG, TikTok dan sebagainya. Dalam video dokumentari tersebut, kami telah menjelaskan tentang punca kesan dan kes-kes yang berlaku di negara kita apabila seorang itu mempunyai etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Pada pendapat saya, dalam seluruh dokumentari tersebut, pelbagai langkah untuk mengatasi isu tersebut. Antaranya, ibu bapa perlu menjadi seorang suri teladan kepada anak-anak mereka. Ibu bapa perlu memantau tindakan anak-anak semasa menggunakan telefon atau komputer. Selain itu, pihak sekolah perlu mengadakan ceramah motivasi kepada murid-murid tentang penggunaan ICT. Seterusnya, pada masa ini, remaja tidak mematuhi ajaran agama dalam etika dan peradaban manusia dalam penggunaan ICT. Mereka perlu mematuhi ajaran agama bagi menjadi contoh kepada generasi akan datang. Kesimpulannya, penerapan etika dan peradaban amat penting dalam kehidupan manusia untuk menjayakan matlamat ini. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu bagai awal dengan tebing untuk melonjolkan nama negara kita ke pentas dunia. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Pavitra Govindan dari program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia. Pada hari ini, saya akan membincangkan sedikit refleksi berkaitan dengan ilmu penghayatan etika dan peradaban yang saya pelajari. Yang dihormati Encik Syarizad, pencerak bagi kursus penghayatan etika dan peradaban. Apakah yang dimaksudkan dengan etika? Etika adalah satu cabang falsafah yang merangkumi kelakuan yang betul dan menggambarkan tingkah laku manusia yang baik berkaitan dengan etika yang saya pelajari. Antaranya ialah etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Dalam video kami telah memberikan
punca dan kes-kes yang telah berlaku terhadap penggunaan ICT pada masa kini. Pada pendapat saya, terdapat pelbagai kesan negatif perkembangan dalam penggunaan ICT. Kesan negatif pertama adalah keseronokan melayari laman-laman sosial seperti Facebook, Twitter dan bermain permainan maya secara atas talian menyebabkan seseorang menghabiskan banyak waktu. Hal ini kerana produktiviti seseorang pekerja juga akan merosot jika terlalu leka melayari internet. Di samping itu, ICT juga mendatangkan kesan negatif dalam berlakunya jenayah cyber. Semakin maju, teknologi maklumat ICT semakin meningkat jenayah cyber yang berlaku. Jenayah cyber yang dimaksudkan adalah seperti penipuan secara atas talian, berlaku transaksi palsu, buli cyber dan sebagainya. Penipuan jual beli dalam talian juga membawa kerugian yang besar kepada pembeli atau penjual. Oleh itu, etika dan peradaban terhadap penggunaan ICT amat penting sebagai tapak pengukuhan kesepaduan nasional dalam sesebuah negara. Kita haruslah menggunakan ICT dengan kaedah yang baik untuk menjamin kesejahteraan hidup. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Dugishwari daripada Universiti Selangor, ahli kumpulan nombor 6. Hari ini saya ingin berkongsi video refleksi diri saya tentang video dokumentari yang dijalankan oleh ahli kumpulan saya yang bertajuk Etika dan Peradaban Penggunaan ICT. Tujuan kami menghasilkan video dokumentari ini adalah untuk membincangkan etika dan peradaban semasa penggunaan ICT dan menghuraikan hubungan manusia dan ICT. Saya sebagai pengarah skrip telah menghasilkan satu skrip yang ringkas serta skrip tersebut mengandungi maklumat yang padat dan berguna kepada masyarakat pada masa kini. Dalam skrip tersebut, saya telah menerangkan tentang beberapa isu penting berkaitan dengan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Antaranya, apakah itu ICT? ICT merupakan penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah dan mendapatkan dokumen tanpa mengira tempat dan waktu. Seterusnya, saya juga telah menerangkan keburukan penggunaan ICT kepada diri sendiri, masyarakat dan negara. ICT ini mempunyai keburukan dan kebaikan tertentu. Sebagai manusia yang normal atau ciptaan Tuhan yang mulia, kita perlu bersikap rasional agar dapat mempertimbangkan kebaikan dan keburukan ICT. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Pudirani, anak perempuan Manokaran, belajar ijazah sarjana muda pengurusan sumber manusia. Tajuk kami telah pilih ialah etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. ICT merupakan kaedah yang digunakan untuk memindah dan menyemarkan atau memaparkan maklumat tidak terhad kepada internet atau komputer sahaja, tetapi melibatkan televisyen, telefon bimbit dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. Dalam video, kami telah memberikan punca kesan dan kes-kes yang pernah berlaku dalam negara kita apabila seseorang itu mempunyai etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Pada pendapat saya, terdapat pelbagai langkah untuk mengatasi isu ini. Pertamanya, didikan ibu bapa. Ibu bapa haruslah menjadi suri teladan kepada anak-anak dan memantau tindakan anak-anak semasa menggunakan ICT, telefon atau komputer. Seterusnya, pihak sekolah
haruslah memberikan ceramah tentang penggunaan ICT. Kesimpulannya, didikan agama remaja juga pada masa kini haruslah taat kepada Tuhan dan mematuhi ajaran agama, etika dan peradaban manusia terhadap penggunaan ICT pada masa kini semakin berkurangan. Penerapan etika dan peradaban amatlah penting dan diperlukan dalam setiap diri keseseorangan. Oleh itu, kita haruslah sama-sama berganding bahu menjadi suri teladan kepada generasi akan datang. Dengan menerapkan etika dalam penggunaan ICT, kita haruslah mematuhi rukun etika penggunaan ICT, tidak menggunakan komputer untuk membahagiakan orang lain, tidak menggunakan komputer untuk mencuri, pencerebut atau tidak menggunakan komputer orang lain tanpa kebenaran. Terima kasih. Selamat sejahtera. Saya S. Pavitra Ana Perempuan Sandra. Tajuk kami adalah Etika dan Peradaban dalam Penggunaan ICT. Berdasarkan video kami, isu dan cabaran penyalahgunaan media sosial semakin meluas seraya memerlu langkah pembetulan. Teknologi yang seharusnya diguna secara positif kini menimbul masalah dan memberi kesan yang merosakkan. Prinsip etika dan peradaban seharusnya diajadikan dalam penggunaan teknologi bagi meningkat kesejahteraan hidup manusia. Video ini membincangkan isu dalam penggunaan media sosial dari aspek etika, adab dan undang-undang. Konflik adab dalam persekitaran konvensional dan teknologi, jenayah dalam media sosial dan cabaran bagi mengekang perlakuan yang tidak beretika turut dibincang. Masyarakat yang bermoral dan beretika adalah masyarakat yang kuat pegangan agama dan mempunyai nilai spiritual yang tinggi. Penjenayah cyber yang sentiasa mencari ruang dan peluang perlu dihalang kerana mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat dan negara. Masyarakat tidak seharusnya mengambil mudah isu penyalahgunaan media sosial kerana kecuaian kejahilian dapat meningkat jumlah jenayah cyber dan aktiviti tidak bermoral. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Batra Kaliswaran Analaki Saranan. Nombor kad matrik saya 422 300 501. Dari Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia, Kelas Etika dan Peradaban, Profesor Syarizad. Hari ini, saya akan membuat refleksi untuk video kajian yang dibuat bersama ahli kumpulan saya. Tajuk kajian kami ialah Etika dan Peradaban dalam Penggunaan ICT. Dalam video kajian kami telah membincangkan beberapa objektif yang mengenai kebaikan menggunakan ICT, keburukan menggunakan ICT dan kesan terhadap penggunaan ICT kepada manusia. Terdapat beberapa kebaikan yang telah dibincangkan dalam video ini, seperti ICT membantu dalam pembelajaran, membantu perkongsian maklumat kepada orang awam dan mengeratkan hubungan silaturahim antara manusia melalui aplikasi sosial media. Bukan itu sahaja, ICT juga membantu masyarakat dalam mengeluarkan hak kebebasan suara mereka. Dalam konteks keburukan pula, ICT menimbulkan perselisihan antara kaum yang sering berlaku di kalangan masyarakat Malaysia. Ini menyebabkan pergaduhan antara kaum juga berlaku seperti yang ditujukan dalam video. Terdapat juga isu-isu semasa yang dibincangkan dalam video tersebut untuk kesedaran masyarakat mengenai penggunaan ICT. Akhir kata saya,
Pembelajaran yang saya dapat dalam video ini adalah ICT memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dan memudahkan pekerjaan harian kita. Dari sudut pandangan saya pula, pada era modernisasi ini, terdapat ramai yang sering bergantung kepada penggunaan teknologi ICT. Sebagai contohnya, pelajar yang belajar di universiti sering bergantung dengan ICT untuk menyiapkan tugasan mereka, walaupun ada cara lain seperti mencari dokumen kajian di perpustakaan untuk menyiapkan kajian mereka. Kebergantungan ini akan merosakkan akal fikiran manusia seperti kreatif dan inovatif. Oleh kerana itu, kita sebagai rakyat harus berganding bahu dalam meningkatkan etika dan peradaban dalam setiap individu. Oleh itu, ICT adalah kebaikan kepada masyarakat, tetapi kita perlu hadkan penggunaan ICT dan mula berfikir secara kreatif dan inovatif. Terima kasih. Selamat pagi semua, nama saya Rashwinder. Saya belajar ijazah sarjana muda pengurusan industri management. Kumpulan saya membuat video tentang etika peradaban dalam penggunaan ICT. ICT iaitu teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemrosesan data. Ruang lingkup tajuknya sangat luas. Ia boleh berkenaan dengan segala aspek dalam pengurusan dan pemrosesan maklumat. Dalam video ini, kita menerangkan kesan punca berlaku apabila seorang etika peradaban dalam penggunaan ICT. Bukan itu sahaja, kita menerangkan juga kebaikan ICT kepada masyarakat, iaitu dari segi remaja berfaedah dalam pendidikan dengan menggunakan penggunaan ICT. Kesan penggunaan ICT juga dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan kepada pelajar. Dengan adanya ICT juga, guru dapat memperbaikan proses pengajaran dan pembelajaran bukan hanya tertumpu kepada teknik perkuliahan sahaja, bahkan dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT. Malah juga, penggunaan ICT juga dapat mengeraikan hubungan antara satu sama lain dengan aplikasi Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Sebagai contohnya, bagi mempromosikan perpaduan etnik Kawasan Satu Malaysia, sebuah syarikat telekomunikasi iaitu TM telah membuat satu khidmat masyarakat yang ditayangkan di stesen televisyen negara. Tetapi juga sebahagian manusia mengambil kesempatan menggunakan ICT sebagai platform untuk penghinaan kaum, dan ini boleh menyebabkan isu perkauman berlaku. Bukan itu saja, banyak kes cyberbully berlaku dalam media sosial. Ini boleh mencemarkan maruah seseorang. Untuk mengatasi masalah ini, kerajaan belum membuat kempen dan mengenakan undang-undang, dan ibu bapa juga boleh dirikan agama kepada anaknya dan sebagainya. Akhirnya, undang-undang cyber tidak seharusnya kita harapkan untuk melindungi kita dari ancaman jenayah komputer. Dalam dunia tanpa sempadan, serangan berkemungkinan boleh dilakukan oleh beribu-ribu batu jauhnya maupun dari kalangan orang yang berkemahiran dengan kita. Oleh itu, setiap individu perlu memainkan peranan untuk membenteras kes-kes jenayah cyber semakin berleluasa pada zaman era kini. Penggunaan internet tidak hanya mempunyai dampak positif, tetapi juga banyak terdapat dampak negatif. Internet memberikan manfaat yang begitu besar, tetapi di lain pihak internet menjadi suatu media informasi tidak mudah untuk dibatasi. Pelbagai macam informasi dalam berbagai bentuk dan tujuan bercampur menjadi satu di mana untuk mengaksesnya.